Assalamualaikum. Hari ini, episod ni kita rasa special sikit. Sebab apa? Kita berada di Ampang Park, di mana kat sini terdapat banyak legend-legend yang main skateboard kat sini. Jadi, hari tak berapa sesuai sebab hujan. Dan kita nak jumpa hari ini dengan seorang pro skaters. Dia juga bos kepada Melekat dan 215. Okey, itu dia. Kat depan tu, Hafiz Fauzi. Skate tak nak sudah. Okey, jadi sikit tak nak sudah kali ni kita ada Hafiz Fauzi. Owner kepada 215 dan Melekat Grip Tape. Tu dia. Dadah. Fi. Baik. Alamak, buat apa ni? Jual barang kat sini? Tu lah tengah Okey, tengok. siap ya. Okey, siap. Ni dia. Hafiz, owner kepada 215 dan Melekat Grip Tape tu, Fiz. Ya. Macam mana, Fiz? Betul. Okey, tujuan kita orang datang kat sini sebab apa tau? Dia selalu main skateboard kat sini bersama dengan pro-pro yang lain. Betul, Fiz? Tak, Ya, betul. maksudnya selalu Ya. stay sini lah, Ya, kan? betul. Jadi kita datanglah kat sini gegar dia skate. Fiz, kena buat satu lebih. Skate tak nak sudah. Okey? Tak biasa lah macam ni. Skate Sikit. tak nak Tak nak. Okey. sudah. Sudah. Okey, one more eh. Okey, 1, 2, go. Okey. Skate tak nak sudah. Itulah dia projek kita punya. Aduh, madu. Boleh terima lah. Skate tak nak sudah. Okey Fiz, sekarang Fiz, apa perkembangan terbaru Fiz? Selalu kita dengar main skateboard. Kan, ni tiba-tiba alhamdulillah rezeki keluar Melekat Grip Tape. Lepas tu yang terbaru keluar 215 main skateboard. Ya, Kan. 215. So Fiz, boleh cerita sikit Fiz. Kan mungkin ramai ramai tak tahu, ramai yang tahu. Kan. Tapi untuk projek ni kita just bagi tahu je pada semua yang kat depan tu. Tu kamera tu. Okey Fiz. Cerita Fiz pasal skateboard ni. Okey, kita cerita 215. Melekat dulu Melekat. Okey, baik. Sebenarnya Melekat ni datang daripada 215. Dia betul 215, okey. Sebab 215 ni hasil daripada R&D. Daripada R&D ni lah yang datangnya Melekat ni. Alright. Ni dulu lah cerita dia. Ya, ini dulu sebenarnya. Okey. R&D ni start dulu. Okey. Dan during R&D tu baru Melekat ni timbul. Okey. Benda ni timbul sebabkan rata-rata orang yang keluarkan brand skateboard ni, Okey Fiz. dia akan bagi blank grip tape. Betul. Okey. So bila kita beli grip tape je, dia akan bagi blank grip tape. So apa yang saya cuba nak buat kelainan tu, bukan kelainan lah, kita cuba kelainan tu maknanya kita ada deck tapi kita keluarkan grip tape yang premium. Okey. Macam tu. So maknanya bila orang nak beli deck ni, dia ada pilihan sama ada dia nak beli deck saja ke, dia nak beli grip tape saja ke, atau macam mana. So dia ada pilihan. So itu yang wujudnya ni. Dan memandangkan saya suka dengan J-Sub dan saya suka dengan Sheikh Jan. So disebabkan itulah yang saya berusaha mencari dia punya pengilang yang sebenar produk ni. Itu yang saya jumpa tu, dan saya terus alhamdulillah saya jumpa tu, dan saya terus keluarkan barang ni. Okey Fiz. Melekat ni. Yes. Tapi kita bila ni dah lama keluar Melekat ni kan? Dah lama dah? Dah this year juga, baru je. Okey, baru juga kan? Baru tapi juga. okey, sebelum kita nak pergi jauh, kenapa Melekat Fiz? Kenapa letak Melekat? Pasal kita nak catchy kan. Bila orang main tu every time dia main melekat kan. So disebabkan kita skateboarding ni lebih kepada branding. So saya nampak Melekat tu boleh dijadikan satu branding. Branding. So bila terfikir tu, dan saya terus proceed buat pendaftaran MyIPO, dan terus proceed dengan nama Melekat. Itulah. Pasal Melekat tu, kalau kita ikut statistik tu, setiap hari lebih daripada million orang sebut Melekat ni. Betul. So saya rasa Dia macam saya jadikan dia sebagai branding. Dia macam perkataan yang tengah trend kan? Trend betul. Melekat babe. Tapi Kan? untuk skateboarding ni bukan trend lah. Memang dia sebut Melekat je kan. Kat Malaysia ni, orang Indonesia ke mana, dia cakap Melekat kan. So baik saya jadikan branding. So tu yang timbulnya branding Melekat tu. So bila pakai Melekat ni Fiz, melalui perkataan cari branding tu sendiri kan. Okey, jadi bila dah pakai Melekat ni memang confident lah. Okey, orang pakai confirm Melekat lah main. Macam tu ke? Boleh dipikir macam tu tak? Dia sebenarnya bila kita nak guna pakai barang tu, brand tu memang sangat penting. Maknanya dia kena ada macam pair. Barang tu kalau kita premium sekalipun, macam mana sekalipun, tapi branding tu kalau tak kena dengan barang tu, dia tak serasi dengan barang tu,
susah juga. Yes. Sungguh pun barang tu premium kan. Ya. So itu yang kita cuba cari apa ni dia punya matching, dia punya wording tu dengan grip tape tu. So itu yang jadi melekat tu. So saya rasa melekat tu dia match dengan skateboarding Yes. Bila kita main je kita nak melekat Betul, kan. perfect. So Steady. Memang itulah, steady. itulah Serius. dia punya point dia. Good idea, betul. Okey Fiz, ada lagi cerita pasal melekat ni? Mungkin dia buat lain sikit ke daripada grip tape biasa? Ada penambahan. Dia ada formula dia. Memang semua orang boleh keluarkan melekat brand. Okey. I mean grip tape. Grip Dia orang tape. boleh keluarkan grip tape. Mana-mana Abu, Leman, Si Ali, Mutu ke siapa-siapa boleh keluarkan grip tape. Tapi bila kita bercakap pasal perniagaan ni, kita kena ada satu kelainan. Creativity tu kena ada kan. Yeah. Kelainan tu kena ada supaya pilihan tu dapat dibuat oleh customer kan. So untuk melekat ni memang dia ada formula dia. Formula dia tu sangat lain dengan grip tape yang lain. Okay. So untuk nak menyatakan sama ada grip tape ni bagus atau tidak very subjektif, bergantung kepada skateboarder. Dia nak main macam mana. Kalau dia rasa dia nak yang macam ni, dia akan pakai yang macam ni. Tapi buat masa sekarang dah ramai orang menyebut Fiz. Alhamdulillah rezeki dia. Alhamdulillah rezeki. Ya, Allah, betul. Memang kelas lah. So Jadi korang melekat ni Hafiz merasa benda ni memang sesuai dan match lah. Lepas tu pakai melekat kan. Lepas tu nak cerita pasal bagus tak bagus tu itu macam mana kita? Subjektif. Barang semua bagus. Cuma bergantung kepada individu tu sendiri. Case dia macam mana. Betul. So itu yang kita Yes, betul, tak ada Fiz. yang tak bagus. Semua Yeah. semua okey. Semua Okey, bagus. Skate Tanah Sutra. Okey Fiz, tadi kita dah cerita pasal melekat grip tape. Sekarang ni saya macam teruja lah nak cerita pasal 215 ni skateboard. Okey, saya dengar cerita lah proses yang begitu lama untuk mengeluarkan board ni. Kenapa Fiz? Lepas tu kenapa 215? Cerita sikit lah detail pasal board ni. Amin. Dia buat daripada apa yang special dia daripada local board lain kan? Betul tak? Ya, betul. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni ramai nak jadi ramai nak berniaga. Terutama orang belia muda kan, dia Okey. ada perasaan nak berniaga dan sebagainya. Tapi bila kita berniaga ni, kalau kita jual barang yang sama, susah untuk kita nak keluar daripada kelompok tu. Yes. Kita nak dapat income lebih tu susah. Sebab barang sama. Tapi orang yang menjual tu berbeza. Tapi orang sekarang ni melihat produk tu. Yes. So kelainan produk tu. So disebabkan itu yang saya fikir why don't saya buat satu kelainan. Sebab dalam perniagaan ni dia kena ada inovatif. Produk tu kena ada kelainan supaya orang tidak boring dan orang pun melihat teknologi baru dan sebagainya kan. So itu yang saya buat R&D. R&D ni bermula pada bulan 11 tahun 2020. So R&D ni start daripada Brample tu sendiri. Dah setahun juga Ya, sebab cerita dia macam ni. Dekat Malaysia ni semua orang keluar maple. And bila kita study pasal maple ni ada banyak jenis. Tak silap saya dalam 12 jenis Canadian maple. Itu baru Canadian maple. Tak termasuk Russian maple, China maple dan Banyak, sebagainya. ya? Banyak. Yeah. So kita pun tak tahu adakah produk yang hari ini adalah Canadian maple ataupun tidak. Sebabnya masa saya buat R&D ni the best wood kayu yang paling bagus untuk buat skateboard original dia adalah Canadian maple. Dan paling terbaik kayu dia adalah Canadian hard rock maple. So Canadian maple dengan Canadian hard rock maple dua kayu yang berbeza. Okey. So sekarang ni Okey ni Fiz. Yang ni pula. okey, yang ini kalau tengok kat sini memang tulis Canadian hard rock maple. So hasil R&D ni adalah daripada kayu Canadian maple. Dan sampailah bulan yang ketujuh tu saya tukar kepada Canadian hard rock maple. Dan bambu ni pun saya tukar kepada yang premium punya grade. Okey. So Maksudnya bambu kat mana Fiz? bambu kat atas. Oh, bambu atas. Top layer. Because sebelum ni masa R&D full bambu. Oh. Full bambu, lepas tu ada silang-silang dan sebagainya. Oh Lepas tu dah lama tu dan saya nipiskan setiap kayu ni. Dan kita buat betul-betul custom made yang di mana produk ni bukan tidak boleh, maknanya susah lah orang kata ni produk dia. Sebab hasil daripada R&D ni ada hasil daripada usaha kan. Usaha kita untuk buat kelainan tu dalam perniagaan tu. Dan kita nak show kita punya komitmen dalam perniagaan tu, itu yang kita buat. So daripada hasil R&D ni lah banyak sangat saya belajar pasal skateboard, pasal macam mana nak buat skateboard, sizing dia, ketebalan deck ni,
panjang nose and tail, wheelbase, kayu, lapisan sekat kayu ni, lepas tu glue dia pun main peranan. Tu lah. Lepas tu dia punya pressing dia tu pun main peranan. Berapa lama? Yang ini Canadian Hard Rock Maple press selama 7 hari. Cool press. Okay, lepas tu dia pakai bamboo and then epoxy premium, okay. And then dia punya thickness dia, ketebalan dia tak sama, mungkin tak sama dengan deck-deck lain. Sebab apa saya buat custom ni, sebab saya nak keluar daripada status ahli perniagaan. Maknanya kita nak berniaga, saya nak jadikan entrepreneur. Entrepreneur ni maksud dia menghasilkan produk sendiri. Dia menghasilkan produk yang ada dan dia menghasilkan produk yang baru daripada hasil. Maksudnya dia menghasilkan produk yang baru lah. So Daripada lama, ya, betul. upgrade baru Ya, lah, so cantik. entrepreneur tu is about produk sendiri. Produk sendiri. Bukan produk yang kita copy paste, yang kita buat dan kita jual. Tidak. Tu lah. Itu lebih kepada trading. style. Saya lebih kepada status tu, saya minat status tu. Maknanya kelainan lah. Dia lah. Dan kalau kata tak ada orang yang berani, mungkin ini rezeki saya. Alhamdulillah diberi peluang untuk mengambil pendekatan yang macam ni. Sungguh pun R&D ni melibatkan kos yang sangat tinggi. Cecah, memang cecah ribu lah. Okay, R&D saja. Lambat tau Lambat. betul. Lambat tak apa, yang penting kualiti tu kita kualiti. Nak keluar ni dekat setahun. Yang penting kualiti Hafiz cakap. Tapi kalau kita tengok betul-betul memang solid tau. Serius. InsyaAllah. Serius Hafiz. InsyaAllah, Memang insyaAllah. solid. InsyaAllah. Dengan bambu kat atas. Lepas tu digunakan apa ni, Canadian Hard Rock Maple. Hard Rock Maple. Bukan Canadian biasa. Bukan Canadian Maple. Bukan Canadian Maple. Memang solid. InsyaAllah lah rasa. InsyaAllah. Lain lah And then rasa. dia punya ringan dia tu bergantung kepada shape, daripada size dia. Lepas tu inilah, nak kata barang ni bagus, saya tak boleh nak jamin. Sebab skateboarding ni dia melibatkan individu. Betul. Sangat subjektif. Kadang-kadang ada orang suka yang berat, ada suka yang ringan, Betul. ada suka yang compact, ada suka yang macam ni. So Yes. sangat subjektif. So nak kata barang saya ni, yang saya dapat hari ni, dapat hasilkan hari ni, tidaklah kata bagus, tapi cubalah dulu kan. Cuba dan bagus tu biarlah daripada mulut orang Betul, sendiri. betul. Tak Fiz. berani nak cakap. Okey Fiz. Lepas tu Fiz, macam mana boleh dapat 215? Kenapa 215? Disebabkan produk ni sangat value pada saya. Ini penting ni. Kenapa 215? Sangat value. Saya buat 215 ni sebab dia melibatkan kehidupan saya. Saya nak buat skateboarding ni, kalau kita lihat dulu dunia skateboarding kat Malaysia ni tak ada future Kita main sana, main sini, kena halau dekat kedai lah. Vandalism banyak. Macam-macam. Tak tidur malam, merempat sana sini kan. Tak ada future. So itu yang bila saya start ni, saya tinggalkan segala kerjaya saya yang dahulu, yang terlibat dengan corporate, yang terlibat dengan NGO, terlibat dengan company, private company, oil and gas dan sebagainya. Dalam perniagaan juga saya terlibat. Itu yang saya fikir bila saya nak tinggalkan ni, saya nak jadikan dia sebagai satu yang sangat bermakna. So 215 ni sebenarnya hasil timbul 215 ni hasil daripada nombor phone saya. 215 skateboarding ni, nombor 215 tu adalah nombor phone saya yang sudah lama bersama dengan saya, dan kat situ ada banyak sejarah. Pahit, manis, semualah, segala-galanya ada kat situ. Dan saya rasa benda tu sangat value. Nombor ni pun saya tutup, lepas tu pakai balik nombor ni, tutup, pakai balik nombor ni. So banyak sangat sejarah. So saya rasa saya nak jadikan 215 ni sebagai satu saya punya Memori lah. memori dan sebagai inspirasi saya untuk saya nak ke hadapan. Mengingat saya tentang kehidupan Yang lepas-lepas. yang lepas-lepas kan. So This is the new beginning of your life lah. untuk mencari rezeki dalam keberkatan. Nampak? So tu itu dia. je lah. Betul. Nak kata Nampak, lebih Fiz? tu, Nampak, Fiz, keikhlasan tu. Kita nak benda tu. So 215 ni sedikit sebanyak dapat memberi peringatan, macam yelah, kita dapat rasakan ada sentuhan kat situ. Itu yang saya jadikan 215 ni sebagai branding. Okey, itu kita dah cerita pasal skateboard. Ada pasal papan ni. So Fiz, ada tambah sikit pasal papan ni yang special, yang mungkin rahsia ke orang tak tahu. Rahsia tu tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Okey, tapi apa yang saya boleh cakap, cuba dulu kan. Kalau kata ada perlu yang ditambah baik, kita tambah baik. Itu je. Nak kata perfect, tak berani nak cakap perfect. Steady. Betul. Yang ni minta maaf. Kita kasi cuba dulu kan. Cuba dulu,
Cuma apa yang boleh saya cakap, barang ni dah buat R&D. Bukan barang yang kita ambil, kita buat copy paste, tidak. Okey, saya tak ada niat apa-apa. Tapi apa yang saya cuba buat, hasilkan hari ni adalah saya nak jadi entrepreneur yang ada isi, yang kita ada jalan yang nak kita ke hadapan, yang kita ada vision. Tapi dengan cara macam mana? Dengan cara R&D lah, dengan cara komitmen yang kita tunjuk hasil produk ni. Itu saja. Tidak menyatakan mana-mana, tapi penghasilan ni adalah penghasilan daripada R&D. So kalau orang tanya apa-apa, insyaAllah saya boleh jawab berdasarkan R&D yang saya buat. Okey. Itu je. Yeah? So apa benda yang Hafiz terang tadi tu, nampak keikhlasan dia. Okey, nampak sangat benda ni memang betul-betul. Sebelum keluar dia kaji dulu. Tu yang dia kata R&D, betul? Ya, R&D. Dia banyak sebenarnya R&D ni. Kalau orang fikir mungkin dia perlu ada kilang dah kan. Kita tak perlu dah. Kita memang ada kilang, kita ada partner. Saya ada partner di China. Okey, saya tak malu dengan barang saya di China sebab di seluruh dunia pun semua ambil barang di China. Okey. Cuma sekarang ni dekat China tu ada berpuluh ribu kilang. So kita kena rajin mencari mana yang terbaik. Cari je yang Mana yang terbaik. Cari dalam setahun tu cari Kita mencari dan apa yang saya boleh cakap kat sini, barang-barang yang saya dapat ni semua ni adalah bukan daripada company, bukan daripada kilang skateboard pun. Oh. Itu je tips yang boleh saya bagi. Itulah benda yang dia boleh share lah. Kan? Dia melibatkan mall, dia melibatkan skill worker yang kita pilih, yang kita hire dekat sana, yang kita rasa yang boleh beri kerjasama dengan kita untuk menghasilkan produk ni bersama. So partner saya ada di China, dia akan bantu saya dalam menilai, melihat, buat inspection dan sebagainya. Dan saya throw the idea dan kita berganding bahu dalam bentuk penghasilan produk ni. Okay, Fit, berapa ada ni? Tak ada, itu je. Okay, Fit, berapa bis ni sepapan ni? Sepapan ni kalau ikutkan harga, saya nak jual mahal. Bukanlah mahal, kita ikut standard. Pasal kalau kat US tu harga dalam 2-300 kan. So harga ni saya jual dalam 215 juga. Okey, harga deck saja. Tapi untuk promotion kali ini, memandangkan dia adalah produk yang baru, saya buat promotion sampai 31 Disember. Saya bagi free melekat gift tape. Untuk pemahaman, untuk makluman, Tuan Fair dengan Melekat ni adalah satu brand yang berbeza. Dia bukan dalam satu grup, tidak. Oh. Okey. Memanglah saya founder, tapi dia ada team je yang berbeza. Production dia lain-lain. Production lain-lain. Ini bukan daripada China. Okey. To be honest, this is not from China. Okay, Melekat ni is not from China, but this one from China. Made in China. Okay. Tapi design full custom made, fresh made. Kayu yang saya pilih dari setiap rak tu, ini hasil dia. Kita puzzle kan, you know. So puzzle kan tau. so kita buat deck ni. Sebab tu R&D ni diperlukan. Banyak kerja tu, Fiz. Banyak kerja tak apa, pasal kita nak berniaga. Ya, betul. Itu yang kita nak berniaga, kita nak kasi cari orang duit puas hati. makan. Betul. Anak bini nak makan, periuk nasi nak makan. So idea Allah bagi, kita lontarkan dalam bentuk penghasilan produk. Nikmat yang dia bagi, kita sampaikan nikmat ni pada orang yang menggunakan nikmat tu, menggunakan produk tu. So nikmat tu kita serah pada orang yang membeli barang ni. Rasa insaf Hafiz cakap So macam benda-benda macam tu lah. So sebab tu Tuan Faf tu hadir pada hari ni. So benda ni timbul sejak saya dah berkecimpung dalam dunia sebelum ni, berniaga ni. So benda ni banyak mengajar saya tentang kehidupan. So itu yang saya cuba cari. Saya nak cari keberkatan dalam perniagaan. Ini yang saya usahakan, saya buat melalui R&D, melalui usaha. Pasal Allah dah janji kan, tanpa usaha takkan ada kejayaan. Okay, Tanpa tim yang kuat takkan ada kejayaan. So kita tak boleh nak bergerak sendiri. So tim saya pada hari ini ramai. Bukan saya seorang je yang bergerak. Memang Tuan Faf ni saya, tapi penghasilan produk ni kilang tu tim saya. Rakan-rakan yang beri idea, yang beri cadangan, pandangan. Ni semua ni adalah tim, pasukan. So daripada besar lah sebenarnya, ramai je kawan kan yang banyak bagi idea. Rakan-rakan saya di luar yang bukan dalam dunia skateboarding ni, tapi seorang ahli corporate dan sebagainya, dia orang ni banyak bagi idea pada saya. Dan juga hasil daripada pengalaman saya tu, ini yang saya cuba buat. Nak kata berjaya tu tidak, tapi Alhamdulillah saya berpuas hati. Alhamdulillah dengan penghasilan produk pada hari ini, Alhamdulillah
So kita cuba yang terbaik dari hari ke hari. Itu je yang boleh cakap lah. Okey Fiz. Tidaklah kata sukses, tapi kita cuba improve dari hari ke hari. Kita akan mendoakan semoga Hafiz berjaya. Alright. Banyak sangat kerja dia ni buat benda ni sehingga dapat menjayakan Wajib. bot yang wajib lah kita nak kacau orang puas hati Wajib lah. kan. Tapi benda ni sangat subjektif. Ya. Tidaklah kata orang tu dia berniaga tak bagus, semua tidak. Benda ni bergantung kepada individu tu sendiri. Kalau dia rasa dia nak buat yang terbaik, dia tunjukkanlah yang terbaik. Betul. Tapi bukan dengan cara bercakap, tapi dengan cara penghasilan idea, dengan penghasilan produk lah. Betul. Kan kita akan hasilkan produk ni, ini yang kita nak yang terbaik. Bukannya kita nak bercakap, nak menerangkan, tapi benda tu tak ada penghasilan. So tidaklah. So Ni cakap buat settle terus kita, kan. kita tak payah cakap banyak. Ha. I mean kita terus buat je. Kalau kita yakin dengan barang tu, kita terus buat je dengan penuh keyakinan dan kita buat. Dengan izin Allah kan, kita buat. Nampak? InsyaAllah itu je. Okey Hafiz, start lah. Okey, sekarang ni nak tanya Hafiz lah. Hafiz, macam mana diorang kau nak dapat ni? Pada korang tu nak dapat benda ni. Okey, kita tanya Hafiz. Buat masa ni memandangkan produk ni adalah produk baru. Boleh dapatkan melalui Instagram, IG, DM. Kat situ nanti Hafiz, bagi tahu sekali Hafiz. Instagram dengan dia punya address dia @215skateboard, melekat melekat JPK. So skate shop yang dah ambil untuk melekat, saya rasa dah ada 10 skate shop. Banyak, alhamdulillah. Cuma untuk yang 215 ni ada 2 sekarang ni. Sebab dia baru lagi. So sekarang ni yang ada di Sarawak, Lenas Skateboard. Dan yang kedua di Malaysia Semenanjung, di Melaka, Central Skate Shop. So dia orang yang sekarang ni baru ambil barang ni. So saya mengharapkan barang ni dapat diperluaskan lagi lah, insyaAllah. Dalam masa 2-3 bulan ni insyaAllah saya akan cuba dapatkan mana-mana skate shop yang mana berminat, dia boleh dapatkan produk ni supaya orang lain boleh merasa. Nak kata barang ni bagus tak bagus, kita tak tahu kan, sebab dia barang baru. So let people test dulu. Daripada situ bila dia kata bagus, dan kita akan teruskan untuk buat penambahbaikan supaya dapat menepati cita rasa all the skateboarder. Produk ni bukan untuk saya, tapi untuk semua skateboarder yang nak rasakan sedap bila dia main. Okay. So itu yang kita punya point kat sini. So Fiz, ni tadi saya datang, saya nampak awak kat sini ni sebab kadang-kadang awak jual dia macam ni, booth. Buka booth, tapi bukan jual macam ni lah. Tidaklah. Maksudnya kalau siapa nak boleh cerita lah kat belakang dengan kereta macam tu. Saya lebih kepada distribute. Saya sebab macam ni lah, kita dah tahu buat kerja ni. So kerja lain tu janganlah, orang kata jangan tamak. Skate shop ni biar skate shop yang main peranan dia. Kita distributor, kita distribute barang ni. Cukuplah sampai situ. Nak jual ikut limit je. Dan kita serah pada skate shop untuk menjual. Let skate shop yang menjual. So maknanya setiap orang ada peranan. Betul. Tak perlu kita Semua nak buat. buat semua. Kita lah nak jadi skate shop, kita lah nak buat ni, kita nak buat tu. Tak perlu. Itu orang kata Tamak. tamak lah. Bagi saya tamak. So orang tamak ni biasanya selalu rugi. So saya tak nak benda tu ada pada hari ni kan. So sebab tu saya sekarang dalam proses untuk membuat penambahbaikan supaya keyakinan di luar tu macam skate shop ke apa ke, dia happy, dia tenang, dia happy, dia yakin dengan barang kita, dia ambil, dia jual. Dan kita pun senang nak buat kerja. Tak perlu kita fikir nak jual sebab kita dah ada skate shop yang nak membeli kan, dengan impak. So saya cuma fokus kepada branding. Kita hire rider yang sesuai dengan branding. Okey, tidak kata layak sebab semua orang layak, tapi yang sesuai, match dengan branding tu untuk bawa brand ni main. Sebab flow ni maksud dia lebih kepada promoting the brand. So itu yang saya cuba usahakan hari ni. InsyaAllah saya pun dalam proses untuk membuat promosi di luar negara. Antaranya Brazil terus Austria dan juga Singapura. Saya pun dah hantar barang dekat sana last week. Last week saya dah hantar barang. Dan saya pun dah membuat pilihan. Ada 2-3 orang flow yang bakal bersama dalam 215 melekat team. Okey, tetapi untuk peringkat awal ni saya serahkan dia orang untuk membuat keputusan. Dia orang rasa dulu barang ni, bila dia orang satisfied, dan saya akan hire dia orang sebagai flow, official flow untuk 215. So kita akan fokus
produk skateboarding ni bukan setakat di Malaysia sahaja, tapi di luar negara insyaAllah. Steady. So Mia nak pergi ke sana ni sebab kita yakin, sebab kita buat R&D kan, so kita dah ada jawapan daripada hasil daripada R&D tu. So kita yakin dengan R&D tu, itu yang kita yakin untuk bawa barang ni keluar. So senang kita nak berkomunikasi dengan orang luar yang pro-pro skater ni pun, kita boleh jawab semua soalan-soalan dia orang. Dia tanya kayu apa semua kita boleh jawab. Kita tak malu pasal kita dah dapat ilmu kan, kita nak share. So itulah itu je yang boleh share. Ya, itu je boleh share. Okey. Skate tak nak sudah. Okey, Fik, kita dah cerita pasal skateboard dan pasal kejayaan awak semua kan. Bukanlah kejayaan apa, kejayaan pasal barang-barang ni lah. Ya, betul. Jadi benda pun sekarang ni kat belakang ni mekar. Bising. Bising. Jadi saya nak bawa Hafiz dekat satu tempat bilik bedah. Mana kita akan borak secara santai, relax, dengan soalan-soalan yang dalam sikit lah. Macam ni Boleh, kita macam ni kita relax santai juga. Tapi kat dalam tu lagi santai. Boleh. Okey ya? Boleh. Okey, jom. Sekejap lagi kita bawa Hafiz dekat bilik bedah. Jadi kita akan jumpa lepas ini dalam skate tak nak sudah. Okey, jom Hafiz. Okey. Skate tak nak sudah. Okey, masih lagi dalam skate tak nak sudah. Okey, Hafiz. Ini ada bilik bedah, Hafiz. Okey. Ada macam ada sikit silent daripada kat luar tu kan. Ibu kat sini kita akan tanya soalan-soalan yang deep sikit. Tak ada nak deep, relax je kan. Macam santai-santai. Okey. Sekali kita nak tanya Hafiz. Okey, Hafiz. Dah lama main skateboard, Hafiz kan? Tadi kita tanya pasal produk. Ni kita nak tanya pasal personal lah. Okey, dah lama Hafiz main skateboard sebenarnya, Hafiz? 1996, 97. Tak lama. Tapi 2 tahun, 1996, 97. Lepas tu stop. Okey. Lepas tu start balik 2020 bulan 7 Julai. Oh, baru start balik? Baru start balik. Lama Lama, sangat lama. Lama. Sangat lama. 96, 97 stop. 2021 ni baru main balik. Ya, betul. Lama, Hafiz. Lama, sangat lama. Sangat lama. Bukan 2-3 tahun. Bukan. So macam mana momentum tu boleh dapat balik trick tu, kena study balik macam mana, Hafiz? Maksudnya dia punya kesusahan tu. Dah lama tinggal kan? Skateboard ni, siapa skateboarder ni dia faham lah kot bila dia dah main skate ni. Tak boleh berhenti kan? Dia punya editor dia tu lebih, saya rasa lebih kot Betul. daripada benda lain kan. Yeah. Saya rasa lah. Mungkin saya silap tapi saya rasa dia punya editor dia tu sampai umur 60 pun still lagi nak main skate. Betul, Hafiz. Maknanya editor Betul. tu yang sihat lah. Ya. Tidaklah benda yang tak sihat. Ya. Kan, benda yang sihat lah. Okey, Hafiz. Baik. Okey, masa 97 tu kenapa berhenti? Oh, Mesti ada sebab tak? Okay, kita cerita personal lah. Mungkin kita nak korek-korek sikit, Hafiz kan? Ada orang tahu, ada orang tak tahu. 1996, 1997, waktu tu umur saya 14 tahun. 14 tahun dan 15 tahun dan saya stop. Dan saya stop, reason saya stop sebab saya tengok pada ketika tu lah skateboarding tu hanya sekadar skateboarding je. Just skate je. Kita nampak benda tu tak ada future. Tak ada future, Tak ada betul. future. Dan kita pun tengok kita macam tak sesuai nak letakkan tu sebagai career ke apa kan, sebab kita tak nampak future pada ketika tu. Itu yang saya stop 1997 dan saya terus fokus ke benda lain lah, study and then kejar career dan sebagainya lah, sampai lah macam ni. So macam mana boleh datang nak main balik tu? Nak main balik tu itulah, dia nak datang nak main balik ni adalah satu cabaran untuk saya buat keputusan. Sebab dia melibatkan banyak perkara, terutama dari segi income, dari segi kedudukan kita dengan keadaan pandemik COVID sekarang ni. So keputusan ni timbul disebabkan masa saya berhenti skate pada 1997 tu, saya dah start involve 1998 belajar and then kerja. So saya dah fikir pasal career, sebab yelah saya punya minat sebenarnya lebih kepada leadership. Minat saya lebih kepada kepimpinan ni dia lebih kepada business corporate lah. Okay, corporate businessman. Saya suka ke arah tu. So disebabkan tu saya study dan saya kerja dan kerja lah, melibatkan diri dengan dunia corporate,
daripada dispatch kerja hantar surat sebab kita tahu kita punya keputusan SPM tu tidak mencukupi untuk kita nak bersambung untuk kita nak sambung dekat universiti tu. Dan ketika tu pula financial tak ada, dan saya ambil je whatever kerja yang sesuai dengan saya. Saya belajar, mulakan kehidupan baru, cari apa yang sesuai dalam hidup saya. So dari situlah mulanya kehidupan saya yang sebenar. So saya simple je, saya jenis orang yang kalau nak gagal hari ni terus semua. Kalau kata gagal tu dalam setahun, saya ready untuk standby gagalan tu setahun. Itu saya. Mungkin orang lain tak boleh nak ambil pendekatan tu. Orang kata benda tu gila. Tapi bagi saya, kegagalan tu lah yang buatkan saya jadi lebih kuat. Lebih kuat Sama juga dalam perniagaan. Kita rugi, kita akan jadi better kalau kita teruskan untuk membuat penambahbaikan apa yang kita gagal, apa yang kita rugi. So itu saya. Sebab tu saya kerja dulu, saya kerja je. Kerja dan cari duit, gaji sikit pun saya belajar developkan diri saya dalam management dan sebagainya. Dan sampailah saya terlibat dengan politik, involve dengan politik sekejap, dengan NGO. And then saya involve dengan betul-betul dunia perniagaan yang melibatkan ramai VVIP. Kat situlah saya belajar tentang dunia perniagaan yang sebenar. Kalau orang kata dia ni ahli perniagaan, dia ni businessman dan sebagainya, saya rasa cabaran yang paling hebat sebenarnya bila kita dah involve diri kita dalam dunia politik. Bila kita dah involve dunia kita dalam politik, saya kata itu adalah cabaran yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Kat situlah yang saya belajar tentang apa itu perniagaan. Sungguh pun saya dapat scholarship daripada MMC. Saya belajar dulu, saya kerja dan saya dapat scholarship untuk continue belajar di UTM. Saya dapat scholarship alhamdulillah daripada MMC. Saya sambung belajar di UTM. Saya dapat diploma executive in engineering, business engineering, sebab saya minat perniagaan. So saya belajar sedikit pasal dia punya format, strategi dan sebagainya. Disebabkan minat tu yang saya teruskan pelibatan saya dalam dunia corporate MMC dia dengan semualah. Dan terus disebabkan saya nak jadi seorang ahli perniagaan yang hebat lah pada ketika tu, yang hebat macam Tan Sri Wahid Omar, all these people semua ahli corporate yang sangat berjaya. So diorang ni adalah satu saya punya idola, macam inspirasi kepada saya. Sebab tu saya fikir, dan bila saya study pasal Lim Gotong, saya beli buku-buku dia orang. Saya macam Tan Sri Syed Mokhtar, saya beli buku dia orang. Macam ni dia boleh jadi seorang tycoon yang berjaya. Siapa yang membantu, apa yang dia buat. So saya belajar tu semua. Tan Sri YTL, Francis Yeo, Sunway, Jeffrey Cha, semua saya beli buku dia orang sebab saya nak cari dekat mana key yang membuatkan dia orang jadi seorang yang berjaya. Sebenarnya bukan sebab dia tu anak orang kaya, bukan. Dia sebenarnya sebab adalah komitmen dia, kesungguhan dia, semangat dia yang kuat, yang buatkan dia boleh berjaya. Yeah. So then bila saya nak asahkan lagi leadership tu, saya study tengok, wah rupanya kena involve sikit pasal politik. Kena involve sikit, at least 5%. Okay. Macam Tan Sri Fernandez, tengok dia dah jadi seorang yang berjaya kan, Asia kan. So benda-benda macam ni kita kena belajar lah. Kita kena dapatkan ilmu, cari ilmu tu, dan kita kena belajar macam mana dia orang boleh berjaya. So saya belajar dan cari rupanya kena involve sikit politik. So tu influence awak lah, Fizat. Itu yang buatkan saya involve politik tu sekejap. Okey. Tu berhenti tu skateboard tu. Berhenti skateboard tu pasal kita tengok tak ada future kan. So kita nak cari duit, kita nak jadi seorang yang kita nak kejar impian tu. Okey. Itu yang macam tu. Okey Fiz, dari segi kejaya bila sekarang ni dah bukanlah dah berjaya 100%, betul tak. Okey, dia macam berjaya dah keluarkan skateboard. Maksudnya awak pernah main skateboard, awak skateboarder. Okay, betul. Jadi awak keluarkan kejayaan awak sebagai keluarkan papan skateboard. Jadi awak rasa benda tu memang belum cukup lagi kan? Belum. Jadi bila kita cerita pasal skateboard yang awak keluarkan ni, 215 ni, dengan melekat grid tape. Betul. Okey. Dia ada satu macam soalan tu yang mengatakan adik Hafiz sendiri
Betul? Ya, betul. Fikri? Kecil Ampang. Kecil Ampang. Kecil Ampang. Dia pun ada skateboard. Betul. Mengeluarkan skateboard SNZ. Betul. SNZ yang betul dah lama SNZ tu itu adik Hafiz tau. Ya, Hazy skateboard. Hazy skateboard. Okey. Jadi Fiz, soalan dia kat sini, kenapa Hafiz pun keluar skateboard? Kenapa dia tak macam sekali dengan sedangkan adik-beradik ni? Kenapa Betul. tak kuatkan SNZ tu? Maaf kau tanya Fiz. Betul, tak apa. Ini kita just relax santai kan borak. Kenapa Kalau kita cerita dari sudut apa yang kita nak tu, saya dengan adik-beradik saya memang everybody has their own way of leadership. Okay. So memandangkan kecil, saya panggil dia kecil Kecil Ampang, dia dah hasilkan banyak skateboard dan bagi saya dia seorang yang professional. Yes. Dari segi gaya dia main skate, dia ada knowledge. Dari segi penghasilan produk yang dia buat tu, kalau tengok cara dia buat pengeluaran produk tu semua lebih kurang macam saya je. Sebenarnya saya pun tak ikut dia, tapi itulah yang Allah beri pada kami adik-beradik untuk buat benda tu. Jalan yang betul untuk kaji benda tu, untuk buat yang kecil baik pun elok. saya percaya dia buat R&D, boom tag dia. Tahu. Saya rasa dalam setahun dua. So dia faham. Maknanya dia faham perniagaan ni. Perniagaan ni bukannya sesuatu yang mudah. Tapi bila kita melihat orang tu dia buat mudah, saya rasa ada something yang tak betul. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok ada orang berniaga, kejap-kejap macam tu. Kejap-kejap macam tu sebab dia ambil mudah. Sebenarnya perniagaan ni bukan mudah. Sebenarnya perniagaan ni dia macam adalah satu kehidupan tau. Dia melibatkan kita ni. Diri kita ni macam mana? Itu yang membawa kita dalam perniagaan. Kita applykan dalam tu. Dan barulah cantik perniagaan tu. Sebab perniagaan ni dia tak boleh macam kita cakap macam kedai runcit tau, tak boleh. Kita nak premium kita order, tak boleh. Perniagaan ni kena hasil daripada kita sendiri. Barulah cantik perniagaan tu. Dia bukan sebab apa macam okey sorry Fiz. Mungkin keegoan adik-beradik ke kau punya aku punya apa nak campur mungkin nak kata ego memang ada. Okay. Saya dengan adik-beradik saya memang saya ada ego saya sendiri dan kecil pun ada ego dia sendiri dan kembar saya pun memang ada adik-beradik. Itu memang saya tak nak lari. Memang ada. Tapi apa yang saya cuba nak buat macam pelibatan saya dalam dunia politik, dalam dunia corporate dan sebagainya, benda itu mengajar saya erti macam mana nak perniagaan, macam mana nak menguruskan perniagaan, erti kehidupan dalam dunia perniagaan. Saya dah memang betul-betul lalui benda tu, walaupun benda tu tidaklah 100% yang kita sokol kata seorang ahli perniagaan, tidak, tapi sekurang-kurangnya kita ada knowledge, pengalaman yang mungkin kita tak boleh nak cerita dengan orang. Tapi apa yang saya boleh sampaikan melalui produk lah. Kalau saya buat R&D tu maknanya orang aku boleh betul-betul nampak lah. Memang orang nampak dah saya betul-betul saya nak buat. Aku nak buat maknanya benda ni. macam mana saya nak keluar negara, itu hasil daripada pengalaman saya. Betul. Macam mana saya nak keluar, daripada pengalaman ni lah yang mengajar saya macam mana saya nak keluar daripada kelompok yang kecil ni. Kita usaha untuk keluar supaya kita boleh grow perniagaan ni dan tidak fokus kepada satu tempat. Bukan sebab ni Fiz macam mungkin ada orang kata ke Fiz Hafiz dengan apa kecil Ada je. adik-beradik Hafsat ni pun Betul. dia lah ada Fiz. So boleh komen Fiz. Memang ada. ada. Memang hari ni sampai hari ni orang cakap saya buat berniaga dengan kecil. Dan saya cakap dengan adik saya pun tahu, memang dia pun cakap memang Hafiz buat deck sendiri. Dan dia pun very proud dengan apa yang saya buat. So korang support sama each Kita other lah. support each other, tak Sebenarnya ada. support each other. Sebab dia simple je. Saya jangan buat benda yang sama dengan dia. Kalau kata dia keluarkan boom tag, takkan nak keluarkan. takkanlah saya nak betul, cari betul. masalah pula nak keluarkan boom Betul, tag. Tapi Sekarang ni rata-rata kawan-kawan saya yang keluarkan skateboard ni semua Maple. Takkanlah saya nak tekak dengan dia orang keluar Maple. Banyak lagi kan barang-barang yang kita boleh hasilkan. Betul. Itu yang wujudnya bambu campur maple jadi bample. So bila bample tu kita buat gabungan tu, penghasilan teknologi tu, tak adalah competition dengan dia orang ni semua, kan? So saya tak adalah nak menjeling dengan kawan-kawan saya yang sokol yang kata menjual barang dia orang ni. Tidaklah saya nak menjeling dengan dia orang pasal saya tak jual barang yang sama. Saya tak jual barang yang sama. Gritted saya pun tak sama dengan dia orang. Betul. Kan, sebab benda yang kita buat ni hasil daripada kita study, kita tengok dia punya kualiti dia punya spek dia, bukannya sembrono kita nak ambil. Bukan. Kita tak nak macam tu. So, pengalaman ni yang mengajar saya macam mana nak jadikan satu perniagaan ataupun apa-apa yang kita buat tu
membuatkan orang dapat melihat yang kita ni bersungguh. Bukannya kata kita nak menunjuk, tapi ini adalah hasil daripada pengalaman. Tapi Fi, adik-beradik still support? Saya still support. Support Dia semua, Boom Chat still support. So bila orang-orang yang luar tu mengata tu tak ada. Dia simple je. Macam saya cakap tadi, skateboarding ni bila kita main betul-betul, bila kita study betul-betul, skateboarding ni tak ada barang yang tak elok. Betul. Yang tak eloknya orang tu yang tak elok. Barang semua sama, lebih kurang bukan sama. Dia ada grade A, B, C. Kalau orang tu dia mampu, dia nak grade E, biarlah dia ambil buat pilihan tu grade E. Betul. Kita cubalah buat grade A, kan? So Hafiz pun ada banyak pilihan. So tak ada yang tak bagus. Ya. Orang tu yang nak yang mana dia ambil. Betul. Yang tak bagusnya kita yang duk mengata. Kita nak yang ni, kita nak. Itu tak bagus. Kan? Macam saya rasa semua bagus. Semua bagus. Tapi cuma saya nakkan premium. Saya rasa saya nak buat premium dan saya nak orang kita ni rasa barang premium yang dia duk asyik membeli dekat luar negara tu, beli order online kayu lebih kurang je. Cuma kita ni kena study sikit, ambil pendekatan, study sikit pasal kayu yang dia orang buat tu, dan kita keluarkanlah barang tu. Cuma kekangan dia dari segi modal kita nak keluar tu kan. Saya memang agak mencabar bila nak keluarkan modal. Pasal modal untuk nak buat R&D tu pun satu hal. Betul. Nak keluarkan deck ni saya tak keluarkan sikit. Sebab saya bukannya order dengan orang. Kalau saya boleh keluarkan 50, bermakna saya order dengan orang. Tapi saya tak order dengan orang. Saya memang fully custom made, memang barang saya sendiri. Saya tak boleh ambil MOQ yang kecil. Saya kena ambil MOQ yang besar. Kena ya. So saya keluarkan 300 biji. 300 dulu. 300 biji MOQ dengan kilang. Sebab untuk nak buat sesuatu deck yang custom made, full custom made, dia tak boleh keluar MOQ yang 100, tak boleh. Kalau boleh tu kira dia bagus lah. Maknanya dia ada lah arrangement dengan kilang tu. Tapi saya rasa tak boleh. Pasal dia akan melibatkan skill worker yang kat sana, gaji apa semua. Pasal dia deck ni kita dah ubah semua. Lapisan setiap kayu tu kita ubah, ketebalan dia semua kita ubah. Mana mungkin kata benda tu kita boleh selesaikan dengan kuantiti yang kecil. Tak boleh, pasal dia melibatkan kos yang sangat tinggi. So saya kena bayar pekerja-pekerja ni, kan? So takkanlah kita nak buat yang terbaik, kita tak boleh nak bayar pekerja, kan? So macam tak kena kan. So kita kena ada langkah yang berani lah. Cari jalan, usahakan, keluarkan investment yang besar. Tapi ini adalah untuk jangka masa panjang. Sebab saya nak buat skateboarding ni jadi baby saya hari ni. Sebab saya dah tak bekerja mana-mana lagi dah. Saya dah tak ada attach mana-mana company. Saya pun dah tak ada attach mana-mana syarikat mana-mana pun, memang tak ada attach. Sekarang ni saya 110% fokus kepada skateboarding. So senang bila orang nak tanya je saya boleh jawab. Kita tak adalah ilmu tu, alhamdulillah kita boleh menjawab lah sikit-sikit kan pasal teknikal. Sebab kita kaji, kita ada ilmu, betul kan? Skate tak nak sutra. Okey, tadi Hafiz cakap bila orang tanya pasal benda-benda skateboarding, perniagaan saya boleh lah dengan confident jawab. Sebab apa? Sebab ada ilmu, betul? Sebab kita belajar lah benda tu kan. Dan kita dah buat. Kita kita bercakap semua berdasarkan apa yang kita dah buat. Yes, bukan top-up nak cerita goreng-goreng semua, tak ada. Sembrono. Ini kita cakap benda yang ni, bukan sembrono lah. Sembrono lah. Macam tu lah. InsyaAllah boleh lah cakap. Kan, dengan confident. Okey Fi, dari satu Fi, bila kita nak cerita pasal adik-beradik ni, biasalah diorang adik-beradik ni kadang tak ngam. Kadang-kadang kita tak tahu tak ngam pasal apa. Tapi macam kecil dengan Hafiz, orang tahu dua skateboarder yang bagus main, lagi pula ada keluar produk. Okey, macam tu. Jadi kadang-kadang persepsi orang mengatakan, oh dia ni nama main skateboard, nama adik-beradik, bukan orang ngam pun. Betul Hafiz? Ya, mungkin orang tak tahu tak ngam pasal apa. Bukan tak ngam pasal skateboard ke, ngam pasal apa ke. Boleh Fi cerita Fi? Dia yang tak ngamnya, dia macam ni. Orang bila nak sebut pasal tak ngam ni, yang mulut orang Itu yang saya nak cakap tu. Kalau nak kata saya tak bergaduh dengan adik saya tu, menipu lah. Memang saya dengan adik saya, even dengan kembar saya pun kadang-kadang kita tak bersependapat apa-apa yang kita nak buat. Tapi tak ada kaitan pun dengan skateboarding semua. Kan? Benda tu yang nak kena clear tak tu. Tak ada. Dia sekarang ni kecil, dia ada cara dia. Macam saya cakap, everybody has their own way of leadership. Ya. Okay, pengalaman dia berbeza dengan pengalaman saya. Even kembar saya pun dia ada pengalaman dia juga. So masing-masing respect. Kita ni masing-masing ni ada semangat yang kita orang ni tiga-tiga ni ada semangat leadership yang berbeza.
So, we have to respect lah each kita other. kena respect dan kita cubalah untuk nak dapatkan chemistry tu, tapi dalam perniagaan memang kita tak bincang sangat pun. Sebab kita tahu benda tu akan dia ada sedikit boleh merosakkan sikit lah, tapi saya rasa benda tu tak ada isu pun. Tak ada isu pun. Kan kita tahu adik kita, dia pun tahu perangai saya. So hari ni alhamdulillah kita jadi lebih matang, kita bergerak. Tak ada kena tak ada kena-mena pun dengan skateboard. Skateboard nampak. Memang Sebab tak ada format, kena-mena. kalau kata nak format skateboard kecil pun dia pun beritahu saya. Barang skateboard kat Malaysia ni yang dia rasa dia nak fight dengan siapa adalah bumper, bukan barang lain. Sebab dia buat R&D dan dia, so saya pun terkejut bila dia cakap tu. Pasal bagi saya kecil tu ada orang lama. Betul. Sangat lama. Dia start skate pada umur 11 tahun. 11 tahun dia start skate sampailah dia nama dia orang kenal kan. Sampai dia hasilkan produk dia berpuluh-puluh, beratus dia keluarkan dia sangat banyak kan. So orang kenal dia, kecil ampang kan. Kecil ampang kenal dia. So memang saya kalah. Okay. Yalah, mungkin cara tu ke Fiz? Mungkin sebab tu ke Fiz? Tak ada. Populariti tu kurang, abang kurang. Tak ada. Ini bukan masalah populariti. Ini masalah penekanan kita. Ni kita nak buat macam mana. Sorry kau tanya soalan ni tak apa Tak ada. Saya okey. Kalau nak mungkin ini peluang yang boleh saya sampaikan pada kat luar lah. Yang mana kata itu maksudnya. Saya tak ngam. Memang saya tak ngam dengan adik saya. Kan? Tapi itu pasal kerja. Bukan kan? pasal skateboarding. Kalau pasal skateboard apa semua ni, kita orang insya-Allah. Dia hari ni pun dia bawa, dia pakai barang saya. Saya pun tengok ni. Kalau saya tak suka dia pun, hazy skateboard ni pun saya tak tampal. Adik dia so, ni. Kau orang ini ngarut dia. Ini semua manusia kan. Tapi kita ni, yelah macam saya cakap, kita ni kena berfikir secara rasional lah kan. So kita gerak dan kita ikut the flow. Ikut jalan yang mana yang patut kita kena follow, dan kita buat je kerja tu. Tak payah nak fikir pasal orang. Pasal kalau kita fikir pasal orang ni, kita pun tak tahu apa yang dia orang buat. Betul. Tahu sibuk je. Bagi saya main skateboard, kalau kata awak tengok saya main skateboard, memang saya jarang bawa dengan orang. Saya datang sini main skateboard, saya main skateboard. Tahu betul. Lepas tu balik. Saya pernah skate dengan awak Fiz. So saya rasa tak ada masa untuk saya nak duduk borak-borak. Sebab tu main borak ni. So saya rasa ini saya rasa mungkin belum lagi. Sebab saya tengok sekarang ni masih lagi ada yang ialah cita-cita saya tak nak. Sungguh pun tak ada, tapi saya nak elak daripada benda tu berlaku. So saya nak kurangkan masalah tu berlaku pada diri saya. Dan sebab tu saya main skate dan saya just bye bye. Cukup. Kita for fun je cukup. Yang penting kita skate, keluarkan peluh, cukup. Skateboarding is fun. Betul Fiz? Fun, fun. Betul. Okey Fiz, soalan terakhir Fiz sebelum kita bergambus kita nak tanya sikit lah pada Hafiz, apa pendapat Hafiz kepada semua skateboarder tu? Kalau boleh janganlah berpuak kan, support each other. Kat luar ni sekarang ni dah banyak ni. Ya betul. Kan? Betul. Dia macam ni. Kita kalau boleh jangan berpuak tu memang betul. Sekarang ni pun memang ada berpuak. Kalau orang kata dulu kita ada bangsa Melayu, Cina, India kan, kita ada berpuak, resis lah. Tapi orang kata hari ni kita tak resis, tapi kita dah resis dah. Puak tu pun dah resis. Bukan Melayu dengan Melayu pun kita dah ada puak kan. So bagi saya benda tu tak elok kan. Ada dalam skateboarding ni dia merangkumi semua golongan. Dia bukannya untuk golongan atasan, dia bukannya untuk golongan yang sederhana. Dia orang siapa-siapa boleh main. Siapa-siapa boleh main. Tak ada spesifik mengatakan skateboarding ni untuk orang sekian-sekian. Tak ada. So tak payah kita sendiri nak buat peraturan macam tu, kita sendiri nak buat sistem, tak payah. Benda tu akan menggagalkan kita punya perjalanan minda kita. So saya rasa kita kena general support each other. Dia siapa, kita support. Kita main sama-sama, tak perlu ada group. Yang ini group tak perlu. Kita main semua sama rata. Jangan, kalau boleh elakkanlah benda tu. Saya berpesan pada diri saya jugalah kan. Main skateboard ni pun, sungguh pun hari ni saya dapat main skateboard dengan barang saya sendiri. Saya berpesan pada diri saya supaya tidak terkeluar daripada apa yang saya nak buat lah. Maksudnya ialah kita sama-sama kan, ingat sama-sama, dan kita ambil pendekatan tawadu dan kita for fun, relax je, bergaul dengan semua orang dengan batasan. Tak perlulah nak lebih tu, pasal kita takut manusia ni bila kita bercakap A, dia akan jadi A sampai Z punya cerita. Betul, yes. So dia akan keluar. Bahaya. So benda ni melibatkan pengalaman saya. So saya rasa cukuplah kalau A tu kita buat pasal A je cukup. Cukuplah. Apa-apa nak buat A je. B, B je cukup. A, B, dia kata kita pasal A, B. Okay B, last ni pasal future skateboarding 215 ni. Impian saya untuk industri kita. Kalau tengok hari ni
saya cuba nak bawa keluar ke Malaysia. Okey. Memang ada beberapa pihak yang cuba untuk apa ni kata condemn lah, apalah nak keluar pergi sana sini. Barang ada je orang cakap macam tu. Tapi bagi saya rezeki Allah ni kita tak boleh tentukan dekat mana. Allah nak bagi dia bagi je. Betul, sebenarnya pergi mampus sebenarnya orang kalau cakap kita apa. kalau kita fikir kat Malaysia ni, kita ambil matematik macam ni je. Sekarang ni ada 40 brand, local brand kat Malaysia ni yang jual barang deck yang sama. Okey, berapa percentage yang kita nak jual barang? Takkan dapat punya yang kita nak. So, kalau kita masih lagi duduk di area tu, lupakanlah hasrat nak jadi entrepreneur yang berjaya, lupakanlah hasrat yang kata nak dapatkan duit untuk makan anak minum mini. Pasal nak jual skateboard kat Malaysia ni saja dengan 40 kompetitor, tak cukup makan, memang takkan bagi makan pada isteri dengan anak-anak. Betul. Tapi benda ni kita sendiri kena fikir. Sebab tu dalam perniagaan ke apa-apa yang kita kena buat, kena keluar. So sekarang ni saya cuba dapatkan pendekatan di luar negara, di Europe. Sekarang ni saya dalam proses untuk nak hire skaters daripada luar. Satu daripada Sao Paulo, Brazil. Satu lagi untuk rider ni. Untuk Ride 215. Untuk Ride 215. Brazil. Dan satu lagi daripada Austria, budak ES, insyaAllah. Dan satu lagi budak Singapura. Try lah Brazil, Asia. Tapi benda ni masih lagi dalam proses melihat. Kita nak tengok dulu sama ada dia okey tidak dengan barang kita. Pasal skateboarding ni dia kena test barang dulu, baru dia boleh kata ngam. Saya tak boleh hire dia atas kerana dia kena dengar cakap saya tak mau benda tu. Pasal saya dah biar dia test dulu lah. Biar dia rasa barang kita sedap, barulah kita bincang dengan dia lebih lanjut. So ini yang saya cuba buat sekarang ni. Saya dah hantar barang dekat Brazil dengan Singapura. Dekat Europe belum hantar lagi. Saya nak tengok pandangan dia orang macam mana. Kalau kata dia orang happy, dan saya akan start hire dia orang. Dan ada rezeki, saya akan panggil dia orang datang sini dan kita akan start buat tour lah. Tapi saya ada juga beberapa pihak yang mengatakan saya slow buat bisnes. Slow. Orang kata saya slow buat bisnes. Macam saya cakap, saya nak berniaga jaga masa panjang. Saya tak nak buat berniaga ni atas dasar daripada orang yang kata kau kena buat ni. Tidak. Pasal benda ni, perniagaan ni dia kena melihat dengan lebih dalam lagi. Dia kena rasa benda tu, dia kena tengok kan. Format strategi perniagaan, memang kita kena buat cepat. Tapi untuk pelaksanaan tu relax. Kena ikut flow. Itu yang dia orang kena faham. Tapi bagi saya ini terpulang pada masing-masing nak cara macam ni dia nak berniaga. Tapi ini cara saya nak berniaga. Saya tak nak barang saya ni besok dah tak ada dah. Tengah syok kan, tiba-tiba dah tak ada pamper. Saya tak nak benda tu. Pasal saya cakap 215 dengan Melekat ni dah jadi periuk nasib saya. Anak bini nak makan apa? Kan, rumah, kereta, macam mana saya nak hidup kan? Nak topi, semua tak ada duit macam. So ini adalah ni sudah tentu saya akan buat yang terbaik. Semoga berjaya, Fiz. Cari yang terbaik, kita buat yang terbaik dan kita bagi orang pakai yang terbaik. Itu je. Ya, betul. Okey, Fiz. Nak buat yang terbaik untuk 215, untuk family semualah. Ya, betul. Dan kita buat yang terbaik dan kita akan hasilkan produk ni dan akan buat penambahbaikan berdasarkan feedback daripada skateboarder. Yang mana dah pakai, yang mana perlu ditambah baik, kita akan buat penambahbaikan tu berdasarkan daripada orang. So maknanya penghasilan produk ni bukan untuk saya, tapi untuk semua orang. Biar dia rasa nikmat tu, dia rasa sedap tak sedap, biar dia orang sini yang cakap. Ya, betul. Dan baru sedap kita nak berniaga pun tak perlu nak meminta-minta tolonglah beli, tak ada. Kita buat dengan cara macam ni dan kita jual, orang happy, cukup. Dan kita dah selesai kerja kita. Itu tanggungjawab saya. Betul. Tanggungjawab saya adalah memastikan produk ni cantik, sedap, diguna, dah cukup. Okey, yang berkualiti, insyaAllah. Nampak, very clear. Skate tak nak sudah. Okey, Fiz, 215 punya produk ni under daftar, register, betul? Brand daftar, yes. Sebab yelah pasal kita serius kan dalam perniagaan. So bagi saya brand ni kena daftar lah kot. Pasal macam mana saya nak bawa barang saya ke international kalau brand saya tak berdaftar. Dua-dua brand saya berdaftar. Melekat saya dah berdaftar dengan MyAPO, even 215. Memang mahal, tapi saya rasa benda ni melibatkan image produk tu dan juga image saya sebagai seorang ahli perniagaan, sebagai entrepreneur. So saya tak nak berniaga hanya sekadar berniaga. Saya nak perniagaan ni yang ada value, yang ada image,
yang orang lihat barang tu dan brand tu ada value. So sebab tu bila saya approach pada skateboarder di luar tu, dia orang mudah nak bercakap dengan saya. Pasal kita buat benda ni. Ya, pasal register tu dia orang trust lah kan. Pasal register, pasal kita buat benda ni. Alhamdulillah dengan kesungguhan yang Allah bagi peluang ni kan, so kita buat. Kita bayar. Memang mahal buat branding ni. Nak bayar tu pun mahal. Tapi tak apa, sebab saya nampak, saya yakin rezeki ni Allah yang bagi. Okey, Allah yang bagi. So apa yang perlu kita buat mengikut jalan dia. Maknanya jangan menipu, jangan cerita tambah sana tambah sini, jangan tipu pasal produk, jangan apa, kita buat ikut cara Allah. Allah suruh buat yang ni, kita buat. Penjualan yang honest, jual, tak perlu meminta, pastikan barang ni berkualiti, barulah ada keberkatan. So senang kita buat macam tu. Dan tak adalah sembrono kita ambil nama dan kita register kat dalam IG dan kita ada local brand. Tapi sebenarnya local brand tu hanya pada diri dia. So saya tak nak benda tu lah. Saya cuma nak menyatakan kat sini. Ini bukan nak hentam sama bukan, tak ada. Kita nak berniaga ni, kalau boleh kita buatlah sesuatu yang boleh, yang bawa image kita lebih baik, kan? Kesungguhan kita tu, barulah kita nak berniaga tu baru sedap. Saya kat sini tidak menyatakan pada mana-mana pihak, tapi apa yang saya cuba sampaikan, berniaga tu, berniagalah dengan betul, dengan kesungguhan, dengan memikirkan orang yang memakai. Janganlah anggap skateboarding ni hari ni pada hari ni hanya bisnes sampingan saja. Tolonglah, pasal skateboarding sekarang ni dah jadi dah masuk Olimpik semua kan. Dah ada future. So buatlah produk skateboard ni yang boleh memberi manfaat kepada orang yang menggunakan tu. Kalau kita nak hire dia orang pun, biarlah ada manfaat, biarlah yang ada masa depan, yang kita memikirkan apa yang dia orang nak, barulah sedap scene skateboarding ni. Itulah yang bagi saya sangat penting. Saya percaya benda ni kalau kita tak buat, memang kita akan gagal sampai bila-bila. Sampai bila-bila tak buat apa yang sepatutnya. Kadang-kadang kita nak minta sokongan daripada kerajaan pun kerajaan tak bantu. Lepas tu kita bantai kerajaan. Sebab apa? Kerajaan tak bantu. Kerajaan dia tengok kita, macam mana aku nak bantu kau? Kau pun tak register brand kau. Itu salah satu company benda pun kau tak register. Betul. Lepas tu kau nak minta dengan kerajaan. Orang tak confident lah. Macam mana kerajaan nak bagi kau duit? Betul. Kan? Itu antaranya. So kat situ pun kita dah gagal. Macam mana kita nak grow perniagaan tu? Ini sangat simple. Perniagaan ni, kalau kita tak buat basic ni dahulu, saya rasa janganlah kita bercerita pasal kita nak pergi ke sana ke sini. Tak payahlah. Pasal dia takkan berlaku pun. Kalau berlaku tu, ada benda yang tak elok lah yang dia orang buat, kan? So benda ni kita ikut sistem yang betul dan kita ikut supaya orang melihat image tu, branding tu ada image, ada value. Yang itu yang bagi saya penting pada hari ni. So itulah yang boleh saya share lah. Boleh share. Mungkin kat luar tu mana-mana yang ada ni, kita buatlah sama-sama kan, boleh seronok. Orang kita nak hire flow pun seronok kan, macam mana. Tapi benda ni bergantung juga pada individu nak berniaga. Tu saya cakap, benda ni bergantung pada orang yang nak berniaga. Saya akan buat macam ni. Dan kalau dia ikut. Kalau si Abu, Leman, Mutu, Ali dia nak buat cara macam tu, go ahead, buatlah. Ini berserah juga kepada skateboarder yang nak bersama dengan brand-brand tu. Terpulang pada dia orang. Tak ada apa-apa halangan pun, terpulang. Tapi kalau saya akan buat cara macam ni. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Itu je yang boleh saya kongsikan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kita dengan Ustaz Hafiz dengan cara-cara dia cakap. Okey dah Hafiz, gurau ni. Cantik ni. Skate tak nak sudah. Okey Hafiz, dah settle semua. Sekarang ni kita nak pergi ke Game of Skate. Saya nak cabar awak Hafiz. Kita cabar skateboarder kita ni. Kan? Saya pun tak terror. Saya saja fun-fun. Boleh Hafiz? Ya, insyaAllah boleh. Boleh ya? Okey, jom Hafiz. Nanti jap. Asal? Sebagai ni, cenderung hati lalang tu. Baik korang rasa semangat dengan produk baru ni, saya punya produk ni. Alhamdulillah. So sebelum Game of Skate ni mungkin yelah dapat rasa feel kan. So gila lah Hafiz nak bagi hadiah betul? ada ya, ni untuk awak kan. Oi, cenderung Untuk mata awak, lagi. mata. Terima kasih Dan terbaik lah Hafiz. Ini Nah, untuk ini untuk producer, director. Okey, ni ada juga. 3 Okey, ini pun producer, director. Tambah yang ini. Ini untuk saya. Yang ni untuk awak. Yeah, Hafiz. InsyaAllah. Terima kasih Hafiz. Okay. Lepas tu tak lupa juga melekat grip tape 3 So 3 deck. Saya bagi wakil syarikat, bagi wakil company, Okay. team.
kita hadiahkan deck dan juga melekat grip tape ni kepada you all. Untuk kru, skate, Untuk tak kru, nak, sudah? Sikit tak nak sudah. Yeah, So, okay dah. Ya, ini untuk ni siapa ni? Mr. Director, producer, yes, for you. Okay, ni juga producer for you. Yang ni untuk awak. Okay, ni untuk saya Ini Hafiz. Grey punya. Hafiz, Ya. Hafiz. Hafiz, terima kasih banyak Hafiz. Okey, sama-sama. Semoga murah rezeki Hafiz. Terima kasih Okey, banyak. terima kasih. Okey, korang nampak tau. Tadi kita dah pun bercerita pasal skateboard dengan Hafiz, dia punya perjalanan pasal apa? Ya, Carrier pembuatan board ni lah betapa susah. Akhirnya dia hadiah kat kita korang. Alhamdulillah, Ya. syukur. Terima kasih Hafiz. Semoga murah Okey. rezeki Nanti, Betul tak ada rasa macam rugi nanti betul lah aku. rajin-rajin lah tag 215 skateboard dengan melekat grip tape. Okey, tak ada rasa rugi lah, tak ada Hafiz. Tak ada. Ini Ikhlas, semua rezeki ni semua ni Allah punya ni. Allahuakbar. Apa yang saya dapat ni, nikmat yang ada pada saya ni, wajib saya sharekan pada orang lain yang layak untuk dapat nikmat tu. So saya bagilah barang-barang ni. Terima kasih Hafiz. Sebab barang ni bukan saya punya. Ni semua Allah Pinjam punya. je. Bagi saya perniagaan ni, kita cuma buat kerja je. Okey Hafiz. Okay, buat yang terbaik, bagi dah cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Hafiz. Sampaikan je nikmat tu. Dah cukup. Kan? Itu je kerja kita. Minggu sudah kita dapat skateboard daripada Shipwreck. Minggu ni kita dapat 215. Gila lah kan. Alhamdulillah rezeki. Pada korang tu semua rajin-rajin nak bersedekah macam Hafiz dan juga bos Shipwreck kita tu. Okey? Jadi jangan lupa kita jumpa episod-episod yang lain dalam Skate Tak Nak Sudah. So kita ciao dulu, okey? Okay, jom Fiz. Game of skate. Okay. Skate tak nak sudah. Okay. Okay Fiz. One. Okay. Cepat. Okey, saya jalan dulu. Saya menang. Okey, jom. Okey, kita oli je. Okay, Fiz. Oh. Wow. Ya dah. Aku Okey, tak dapat. Boleh Fiz. Tak boleh buat. Alamak. Aduh. Yeah. Woo. Okey lah. Malu ni kau kalah. Wey. Ambil lah aku. Yes. Aduh. Oh. Allah Akbar. Okey. Eh. Okey lah. Oh. Yes. Aduh. Okey lah, basic. Boleh tak nak habis? Sorry lah, basic je. Tak ada habis. Menang dia. Fun. Habis. Thank you. Okey, baik. Kita jumpa. Skate anak sudah. Bye. Skate tak nak sudah.